Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan di Indonesia, menghubungkan berbagai etnis dan budaya. Namun persatuan ini menjadi sorotan bagi jiran Malaysia. Mereka mengamati perbedaan sikap antara orang Tionghoa di Indonesia dan di Malaysia. Mereka heran kenapa orang Tionghoa di Indonesia terlihat lebih mencintai tanah air. Hal ini menunjukkan kompleksitas identitas dan pengalaman sejarah yang berbeda antara kedua komunitas Tionghoa. Orang Tionghoa di Indonesia mungkin lebih terintegrasikan dalam kesatuan nasional dan memiliki rasa keterikatan yang kuat terhadap negara. Apabila orang Cina sendiri tak erti nak cakap bahasa Cina, tapi itu berlaku di Indonesia dalam 95 tahun yang lepas, tepatnya pada Kongres Pemuda tahun 1928 di Indonesia. Masa itu golongan muda isytiharkan satu sumpah pemuda di mana berbunyi, kami putra-puteri Indonesia bersetuju bahawa menggunakan satu bahasa, iaitu bahasa Indonesia. Salah satu poin dia berbunyi seperti itu. Bermakna orang-orang yang dari keturunan Arab, keturunan Cina, keturunan India, semua tu kena menggunakan bahasa Indonesia sebab mereka mengiktiraf negara mereka adalah negara Indonesia, mereka adalah warga negara Indonesia. Jadi apabila merdeka tahun 1945, mereka ada kebebasan lagi untuk menggunakan bahasa-bahasa ibunda mereka. Seperti yang tadi, orang Cina pun masih menggunakan bahasa dialek masing-masing dan nama mereka pun masih nama Cina juga. Apabila pemberontakan komunis pada tahun 1965 dan juga jatuhnya Sukarno yang digantikan dengan Suharto, maka bermulalah satu era baru yang dikenali sebagai Orde Baru. Suharto telah mengharamkan orang-orang Cina ini untuk gunakan nama-nama Cina dan suruh untuk ganti nama mereka dengan nama berbau Indonesia, telah menutup sekolah-sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga telah mengharamkan agama Confucianism, di mana mereka orang Cina yang menganut fahaman Confucianism ni harus memilih salah satu daripada 5 agama rasmi Indonesia: Islam, Kristian, Katolik, Hindu dengan Buddha. Apabila orang-orang Cina dekat sana melihat prospek mereka untuk hidup itu seolah-olah disekat, maka mereka tiada pilihan yang lain selain untuk menghilangkan identiti Cina tersebut dan menggunakan identiti Indonesia itu. Sebenarnya kita tengok apabila generasi sekarang ini kan, kita tengok orang Indonesia muka dia muka Cina tapi nama dia tak ada nama Cina. Lepas tu dia tak boleh nak cakap Cina juga, dia cakap bahasa Indonesia atau logat masing-masing seperti logat Jawa, ada logat Medan, macam-macam. Namun semuanya itu berubah apabila Presiden yang keempat, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, telah memberi kelonggaran bagi orang-orang Cina ini untuk kembali masuk ke agama Confucianism itu serta membuka tempat-tempat ibadah lama mereka. Apabila kelonggaran itu berlaku, generasi yang dahulunya telah disekat, dia merasakan seperti dah terbiasa dah. Jadi kalau sekiranya kita nak bandingkan dengan situasi negara kita di sini, negara kita memberi kebebasan kepada penduduk yang berketurunan Cina dan India untuk bertutur, berbicara dengan bahasa ibunda masing-masing. Tiada halangan, tiada sekatan. Namun itulah yang membuat ada golongan yang bergaul dengan golongan bangsa masing-masing. Seperti kita tahu bagaimana konsep British meletakkan orang-orang India di kawasan peladangan, orang-orang Melayu kawasan tanian dan orang Cina di kawasan perdagangan. Jadi ada golongan yang hanya boleh bercakap dalam bahasa itu sahaja. Jadi apabila Malaysia merdeka tahun 1957 dan kemudian 1963 menjadi persekutuan Malaysia, maka ada golongan-golongan yang kita kenal di Malaysia ini, dia dah susah dah nak bercakap dengan bahasa Melayu dengan baik dan betul. Sampai sekarang kita masih jumpa lagi. Cuma kita akan mempersoalkanlah apakah mereka ini warga negara Malaysia yang berisi warna biru atau sebenarnya mereka ini langsung datang dari tanah besar China sehingga mereka langsung tak boleh bercakap. Jadi itu satu perkara yang agak sedih untuk kita lihat bagaimana warga negara kita sendiri agak sukar untuk bercakap menggunakan bahasa kebangsaan kita. Sementara kalau di Indonesia, walaupun ada etnik
Cina yang pada masa Orde Baru itu belum dianggap sebagai warga negara, tetapi mereka masih boleh bercakap dalam bahasa Indonesia. Seperti pemenang pingat emas Olimpik pertama di Indonesia iaitu Susi Susanti, atlet badminton. Pada masa mewakili negaranya, dia adalah seorang yang belum jelas lagi taraf kerajaatannya kerana dia adalah keturunan Cina, tetapi dia masih boleh bercakap dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, bagaimana juga dengan orang-orang di sini? Teori saya ialah orang Melayu, Malaysia, bukan kelompok etno bahasa. Bukan. Jadi apa makna kelompok etno bahasa? Kita lihat orang Cina Malaysia. Orang Cina Malaysia adalah kelompok etno bahasa. Lihat bagaimana mereka mempertahankan bahasa Cina itu melalui pendidikan Cina dengan izin, overprotected. Padahal mereka tak perlu pun mempertahankan bahasa Cina sedemikian rupa kerana bahasa Cina akan berkembang maju dilindungi oleh tanah watannya, China, Hong Kong, Taiwan dan juga Singapura lah. Tak perlu pun orang Cina Malaysia bermati-matian over protect the Chinese language, tetapi mereka melakukannya. Saya kira itu ia tanggungjawab etnik lah. Hari ini 170 tahun kemudian keadaannya masih sama. Orang Melayu sebahagian besarnya tak cakna terhadap bahasa Melayu. Yang pejuang ni boleh bilang dengan jari. Jadi itu teori saya. Orang Melayu bukan kelompok etno bahasa, tetapi orang Melayu ialah kelompok etno agama. Jangan usik agama mereka. Jangan. Tidak boleh berbahasa kebangsaan dianggap satu masalah yang besar oleh warga negara Malaysia. Fellow Utama Institut Kajian Etnik KITA Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Profesor Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata, sudah terbukti timbul masalah besar oleh lepasan sekolah peraliran Cina. Ia satu contoh tentang masalah daripada lepasan persekolahan aliran Cina, sama ada SJKC selama 6 tahun ataupun dari sekolah menengah persekolahan Cina, iaitu 6 tahun di SJKC dan 5 tahun di sekolah menengah persekolahan Cina. Jadi inilah masalah lepasan persekolahan aliran Cina di negara ini, iaitu mereka hanya boleh berbahasa Cina walaupun diajar dua bahasa lain, iaitu bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Jadi ia tidak mengetahui dan menguasai bahasa Inggeris itu pun tidak baiklah kerana itu bahasa antarabangsa, tetapi tidak mengetahui dan tidak menguasai bahasa Melayu itu tak boleh sama sekali itu sebab bahasa Melayu adalah bahasa negara kita. Jadi apa erti kerakyatan yang dipegang, apa erti menjadi seorang warga negara, sedangkan bahasa negara pun tidak diketahui dengan baik, apatah lagi dikuasai pada tahap yang tinggi. Ia patutnya diangkat menjadi satu isu penting untuk diselesaikan oleh para pemimpin Cina ni. Jadi beliau berkata demikian mengulas reaksi calon kerusi MCA dari DUN ke sidang pada PRN Melaka. Leong Hui Ying dilihat tergagap untuk menjawab soalan yang diajukan oleh para wartawan berkenaan tema BN pada PRN kali ini, iaitu kestabilan demi kesejahteraan. Hui Ying dilihat teragak-agak memberi jawapannya dalam bahasa kebangsaan sehingga perlu mendapatkan bantuan daripada orang lain untuk memberikan idea jawapan. Jadi Sobat Maju, begitulah perbedaan di Indonesia dan di Malaysia. Bahasa Indonesia ini tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga simbol identitas nasional yang memperkuat persatuan di tengah keberagaman budaya yang kaya. Bagaimana pendapat kalian?